Ada satu persoalan bila ayat ni kan ayat pertama Allah cakap inna fatahna laka fatham mubina. Allah tengah bercerita tentang kemenangan dan pembukaan. Persoalan Kak, surah ni dia refer al-fat tu kepada apa? Kemenangan tu apa kemenangannya? Penaklukan. Apa dia? Penaklukan. Penaklukan apa? Penaklukan dunia. Penaklukan apa ini? Dunia? Macam 2/3 dunia tu cik. 2/3 dunia. Ha. Maksudnya kiranya ayat ni turun Allah bagi tahu in the future apa kemenangan yang akan dapat ke? Macam Islam akan menang je lah. Islam akan menang. The world order tu. So Allah tengah bagi tahu something in the future. Siapa ada pendapat yang berbeza dengan Amy? Ataupun pendapat yang lain? Kemenangan jiwa. Kemenangan jiwa? Apa maksud keampunan? Keampunan. Okay. Pertolongan. Pertolongan dalam bentuk? Pertolongan yang kuat. Okay. Kalau nak tahu kemenangan apa, kita kena tahu surah ni turun time bila dan disebabkan peristiwa apa. Siapa tahu surah ni turun waktu bila dan waktu peristiwa apa? Kalau dalam timeline sirah. Pembukaan Mekah. Pembukaan Mekah, Masya Allah. Dengan penuh keyakinan. Bagus. Yakin tu kita mahu walaupun dia salah. Pembukaan Mekah surah An-Nas kan. Okay. Lagi ada orang nak cuba pembukaan apa agak-agak ni? Apa yang berjaya dibuka? So, kisah Al-Fat ni dia turun, ironiknya dia turun ketika umat Islam sedang kalah. Jihad kata pembukaan Mekah. Terima kasih tapi salah. Good try. Boleh cuba lagi insyaAllah. Surah Al-Fat ni diturunkan ketika selepas daripada perang Ahzab, selepas daripada perang Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Siapa tahu pasal perjanjian Hudaibiyah? Boleh tak explain sikit? Perjanjian Hudaibiyah ni apa? Kenapa dia berlaku? Orang Islam kena hantar balik ke Mekah. Betul lah tu. Okay, kalau apa yang belah sebelahnya? Orang Islam kan hantar balik ke Mekah. Kalau orang sana? Orang sana boleh pulangkan. Boleh stay. Waktu tu Rasulullah dekat mana? Madinah. So peristiwa ni berlaku sebelum ke selepas hijrah? Lepas. Hijrah lah kan. So akak cakap tadi perang Ahzab kan. Tahun ke berapa agak-agak? Okay lah, ni macam terlalu sukar lah. Tahun ke-6. Siapa? Perjanjian ni antara Rasulullah dengan siapa? Spesifik nama. Orang kafir tu siapa? Start huruf S. Yang kalau tengok cerita Umar Siris, anak dia seorang masuk Islam, seorang lagi tak masuk Islam lagi. Anak dia nama Abu Jandal dengan Abdullah. Suhail bin Amr. Suhail bin Amr, insyaAllah. Tanda dah khatam Umar Siris. So apa yang Suhail bin Amr cakap? Yang kan kata berat sebelah, apa yang berat sebelah ni selain daripada pulang-pulang tu? Perjanjian ni adalah perjanjian yang menghina umat Islam dan Nabi Muhammad. Sebab ada satu kata-kata dia kata apa? Perjanjian ni adalah antara Suhaib bin Amr, mewakili orang kafir Quraisy, dengan dalam tu ditulis apa? Muhammad Rasulullah kan. Lepas tu dia kata apa? Padam. Muhammad bin Abdullah. Kalau lah kita terima dia Rasulullah, tak payahlah kita nak berperang. So dia kata padam Rasulullah tu. Jadi Nabi kan tak boleh baca. Nabi kata apa? Padam kan. Nabi cakap dekat Zaid bin Sabit kan. Sahabat yang boleh tulis. Tapi sahabat mana rela nak padam perkataan Nabi Rasulullah. Takkanlah kita nak padam seolah kita macam mengiyakan dia. Nabi tu bukan Rasul. Jadi sahabat tak sanggup nak buat benda tu. Tapi Nabi kan tak hati baca. Dia kata apa? Tunjukkan aku kat mana perkataan tu. Biar aku yang padam. So perjanjian ni adalah satu perjanjian yang ibarat apa? Menghinakan umat Islam sendiri. Sampaikan lepas je perjanjian tu, Umar cakap kepada Abu Bakar, dia tak boleh tahan. Dia kata, wahai Umar, bukankah kita berada di pihak yang benar? Tapi kenapa kita macam ni kan? Kenapa kita macam sebab kan waktu perjanjian tu berlaku,
Tu satulah kan, Nabi kena padam benda tu. Lepas tu bismillah pun tak boleh ada. Lepas tu itulah perjanjian berat sebelah tu kan. Orang Islam kena tak boleh dipulangkan. Tapi diorang boleh dipulangkan. Maksudnya orang kita kalau pergi kat sana, kalau dia ni kena simpan je lah kan. Tak boleh nak patah balik dekat orang Islam dekat Madinah. Tapi kalau diorang tak apa pula. Lepas tu apa? Diorang ni kan sebenarnya perjanjian ni berlaku sebab Nabi dengan sahabat, Nabi lah mula-mula dia bermimpi yang dia akan menunaikan umrah. Jadi dia pun ajaklah sahabat. So lepas perang Ahzab, perang yang mana kita kena bayangkan perang di mana seluruh musuh Islam bergabung tenaga. Tu nama dia Ahzab kan, orang yang berkelompok. Alliance kan. Orang kafir Quraisy bergabung dengan Yahudi, bergabung dengan Arab Badui, bergabung dengan banyak-banyaklah musuh-musuh Islam yang lain kan. Semua dia datang untuk menghabisi Nabi di Mekah. Tapi awak bayangkan, kita tahu kan apa ending perang Ahzab? Cuba sebut sikit. Menang ke kalah Islam? Islam menang ke kalah Ahzab ataupun perang Ahzab? Menang. Macam mana cara kita menang? Ya angin. Allah datangkan angin kan sebagai tentera dia, bagi ribut pasir, menyebabkan kebakaran berlaku di kamp orang kafir dan semua benda-benda dia terbang dan dia patah balik kan. So bayangkan benda ni adalah berita besar lah. Sebab apa? Seluruh dunia, it's like you against the whole world. Keluar macam kiranya headline paper dekat Arab tribe tu, bahawa apa? Muhammad menang dan semua orang Arab ni kalah. Semua orang-orang yang bukan Islam ni kalah. Malulah macam mana you tak boleh nak matikan just a handful of people. So diorang ni memang sangat tengah bengang lah sebenarnya dengan Nabi Muhammad. Tiba-tiba mimpi pula Nabi nak datang pergi umrah pula kan. Jadi bila diorang tahu benda tu, diorang tak benarkanlah benda tu berlaku. Sebab awak bayangkan Nabi ni sangat berani lah. Dia tahu orang tu baru je nak bunuh you hari tu and dia tak berjaya. And you pergi dekat dia punya kubu dekat Mekah sana ni. Jadi benda ni ibarat macam bagi orang Mekah memalukan lah. Walaupun Nabi datang untuk ihram, tapi ihram pula umrah. So tradisi Arab, you tak boleh halang orang nak pergi umrah. You tak boleh kacau dia. Kalau you kacau dia, you macam akan hilang lah status you di mata orang Arab tu kan. Sebab orang Quraisy ni kalau kita tahu dia ni dipandang tinggi sebab status dia yang melayani tetamu-tetamu di rumah Allah. Jadi dia bengang lah dah, itu tak dapat nak bunuh. Ni pula you bayangkan orang you nak bunuh tu berjalan-jalan di depan you di dalam kampung you sendiri. Solat lah apalah, mestilah dia takkan biarkan. Jadi sebab tu dia tak benarkan Nabi dengan sahabat ni masuk kan. Padahal Nabi dengan sahabat ni dah melalui perjalanan yang sangat berliku-liku kan. Dikatakan perjalanan Nabi dengan sahabat ni, semua sahabat ikut dan mereka ni melalui jalan yang tak biasa dilalui. Sebab apa? Sebab dia tak nak perjalanan tu diganggu. So dia melalui satu jalan yang tak biasa. Maksudnya contoh kalau ada satu highway nak pergi ke utara ke selatan, tapi Rasulullah dan sahabat ni lalu jalan yang tak biasa orang lalu jalan dalam, lalu jalan kampung. Yang mana jalan tu penuh dengan duri-duri. Sebab dia bukan jalan raya pun at the very first place. Jadi diorang ni nak kena make macam buat jalan lah. So macam bayangkan masuk hutan, tebas-tebas rumput, pakai ihram, sampai kan dikatakan dalam tafsir ihram mereka tu berdarah-darah warna merah, daripada putih jadi warna merah. Kaki melecet-lecet kerana apa? Panas pada waktu tu kan. Tapi mereka tetap pergi sebab apa? Mimpi Nabi. Nabi mimpi kita buat umrah tahun ni, kita kena pergi kan. Nabi mimpi kita buat umrah. So kita nak kena pergi kan, merealisasikan. Lagipun diorang semua dah lama rindu Mekah kan. Tapi turn out macam bila nak masuk tu tak dibenarkan. So bahkan macam dihalang. So waktu tu Nabi pun hantarlah siapa? Seorang untuk pergi deal dengan orang Arab Quraisy lah. Siapa nama perunding tu? Uthman. Sebab apa? Dia sahabat yang paling kaya, paling berpengaruh. Dia ada kawan dekat dalam tu. And dia ni influential. Jadi orang Arab tak berani nak buat apa-apa kat dia. Kalau hantar orang-orang yang macam tak ada clan tu, mungkin akan kena bunuh je kan. Tapi orang Quraisy ni sahaja tahan Uthman ni lama. Sampai kan ada kabar angin apa? Orang Quraisy Mekah ni bunuh dia. Jadi pada waktu tu lah orang-orang Islam ni, tentera Islam ni, orang Islam yang nak pergi umrah ni semua dalam keadaan dia tak ada apa-apa senjata melainkan senjata yang untuk melindungi diri, bukan untuk berperang pun. So pedang dia tu bezalah. Dia bukan pedang panjang tu, dia macam just pisau rainbow untuk potong-potong apa-apa kan. Yang dia kata apa, kita takkan biarkan benda berlaku, kita akan tuntut bela. So perjanjian tu yang dipanggil sebagai perjanjian Ridwan kan. Tu yang disebutkan dekat ayat mana tu? Ayat 10 tu kan. Yang apa, mereka berjanji setia. Innal ladzina yubayyi'un
maka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Sampai nak katanya apa, Allah pun redha dengan perjanjian ni, sampaikan tangan Allah ada di atas tangan mereka, bersama-sama menyaksikan perjanjian tersebut. Sebab nak menunjukkan apa? Siapa je yang boleh berperang dalam keadaan tak bersedia? Hanya orang beriman sahaja. Hanya orang yang benar-benar jujur dengan Allah je kan. So macam patutnya macam boleh je macam nak ada orang yang rebel macam kita kan datang nak umrah dah, kenapa pula nak kena perang? Tak nak saya tak nak terlibat. Tapi siapa je yang macam tak apa Rasulullah, kalau datang nak itu ke nak ini ke kita akan follow. Itulah sifat sahabat kan. Macam mereka ni sanggup merenangi lautan api untuk Rasulullah kan. Mereka ni sanggup macam kalau Rasulullah kata okey kita nak pergi kan. Tak ada duit ke apa ke, dia akan gadai ke apa dia untuk pergi join Nabi nak buat umrah kan. Lepas tu bila daripada buat umrah tiba-tiba nak kena perang pula. Tak apa kita boleh kan. Apa-apa yang Nabi kata kita boleh. So sahabat ni semuanya sami'na wa ata'na. Tak ada seorang pun yang rebel. Tak ada seorang pun yang macam nak ikut preference diri dia. Semuanya apa Nabi cakap kita nak buat benda tu. So nak katanya apa, berjayalah Nabi ni melahirkan satu generasi yang Nabi cakap apa-apa je dia nak buat. Dia tak akan pernah bagi excuse kan. Bahkan dia akan membuatlah apa saja sedaya upaya untuk menyebabkan dia boleh follow apa yang Nabi ajak dia buat. So itu dia kan. And then bila orang kafir dengar benda tu, dia pun takut, dia pun cepat-cepat riliskan Uthman kan. So tu yang terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Dia kata tak boleh. Tak boleh nak buat umrah tahun ni, kena datang tahun depan. And then kita kena buat perjanjian. Antaranya apa, gencatan senjata, perjanjian perdamaian, banyaklah kan. Tak boleh pulang lah apa benda tu. Lepas tu macam nanti akan ada sekutu, apa tu tak boleh berperang, bla 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 macam tu. Jadi perjanjian tu macam menyebabkan Islam ni nampak terhina dan rendah. Padahal waktu tu anak Suhail bin Amru kan ada dua tadi akak cakap kan. Satu Abu Jandal, satu Abdullah. Abdullah tu dah lama dah follow Nabi kan. Tapi Abu Jandal ni kan dia dah masuk Islam lama tapi dia takut nak cakap. Tu sebelum perjanjian Hudaibiyah berlaku, kantor yang dia dah masuk Islam. Kalau tengok dalam Umar Siris kan. Umar Siris ni dia tali dengan Rahim Maktum. So bolehlah baca dua-dua. And then dia ni dah dikurung lah oleh ayah dia. Tapi dia ni baru berjaya meloloskan diri. Perjanjian tu dah termaterai and dia kata, wahai umat Islam, aku ni Islam, melah ambil aku dah lama tunggu nak lari kat korang. Perjanjian dah termaktub kan. Ayah dia kata apa, tak boleh, Hudaibiyah dah ni kan, kita tak boleh pulang kan. Lepas tu diorang tengoklah Abu Jandal tu diseksa dan sebagainya kan. Tapi dia sahabat dan Nabi tak boleh nak buat apa-apa. Tapi alangkah mendukacitakannya mereka melihat saudara-saudara se-Islam mereka yang nak join diorang balik Madinah tak boleh join. And dia tahulah apa yang dia akan jadi bila dia stay kat Mekah, mesti kena seksa sebab dia beriman, mesti akan kena macam-macam kan. So siapa je yang tak rasa luluh jiwanya melihatkan benda tu, and you just agree to a very berat sebelah punya agreement. So macam lepas je habis perjanjian tu, Nabi pun dengan sahabat kan dah agree kan tak boleh buat umrah tahun tu. Jadi kenalah kan dah niat ihram semua kan. Jadi kenalah bertahalul kan. Lepas tu nanti kena bayar dam. So bayar dam apa? Kena sembelih sembelihan lah. Apa tu kena macam cukur. Lepas tu Nabi pun macam ajaklah sahabat, okey jom kita buat macam kita kena sembelih, lepas tu kita kena cukur. Tak ada seorang pun sahabat yang bangun dan buat apa yang Nabi buat. For the first time dalam hidup Nabi, sahabat rebel macam ni. Selalu Nabi cakap apa-apa, semua sahabat akan buat, bahkan berlumba-lumba. So tak pernah lagi, awak bayangkan Abu Bakar, Umar, semua yang hebat-hebat pun rebel. Jadi apa Nabi rasa sedih. Sebab apa? Kenapa macam ni kan, anak-anak binaan aku kan. Yang aku dah tarbiyah lama daripada zaman tu, Mekah tu sampai ni kita dah bina daulah. Sampai dah lepas apa, Perang Badar, Uhud, Ahzab. Sekarang Hudaibiyah baru lepas kan. Tapi kenapa macam ni? Tak pernah sahabat ni menunjukkan perasaan berdegil ni kan. Jadi Nabi ni pun manusiawi, dia pun rasa sedih bila mad'u yang dia bina tu jadi gitu kan. So Nabi pun cerita kat isteri dia kan. So setiap perang kan dia akan bawa gili-gili isteri dia. So kali tu giliran Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia wise. So dia kata apa, Rasulullah janganlah kau sedih kan. Kau buat je. Bila kau buat mesti dia akan follow. Tadi kau cakap je kan baru. Tak apa, kau buat je dulu. Mari aku buntingkan je. So Nabi pun buat. So apa yang berlaku bila Nabi buat, semua sahabat pun buat. Walaupun diorang dalam keadaan sangat rebel. Diorang tak setuju. Dia macam, bukan ke Nabi kata dia mimpi kita buat umrah kan. Tapi Nabi cakap apa? Tapi aku tak kata tahun ni.
Allah tak kata tahun ni, tapi aku nampak aku buat umrah kan. Lepas tu banyaklah sahabat persoalkan macam, bukankah kau rasul, kenapa kena padam kan? Macam tak nampak ke orang Islam kat sana tu kena seksa? Lepas tu kenapa kita tak boleh ambil dia? Betapa loser dan helplessnya kita ni. Bukankah kita ni benar? Bukankah kita ni tinggi? Kenapa kita takut? Kita boleh je perang dengan dia orang kan? So gitulah kan. So Umar tu macam tak habis lagi dia macam cakap kat Abu Bakar, Abu Bakar bukankah Rasulullah tu Rasul kan? Kata ya kan. Abu Bakar pun macam ya, tapi aku pun tak tahu Umar je kan. Lepas tu sampai Umar pun pergi tanya kat Rasulullah, Rasulullah bukankah kita di pihak yang benar? Rasulullah pun diam je kan. So nak katanya hebatlah sahabat ni kan. Awak bayangkan kalau dekat dalam dunia pada hari ini kalaulah ada beratus-ratus orang rebel against satu leader, apa yang akan berlaku? Dia orang bunuh je leader tu. Ataupun dia akan berlaku mass chaos kan. Tapi menariknya sahabat-sahabat ni di titik yang mana beratus-ratus orang tu tak bersetuju dengan Rasulullah, tapi tak ada siapa-siapa buat apa-apa kat Rasulullah, dan bila Rasulullah mula buat action menyembelih tu, mereka tunduk walaupun mereka tidak bersetuju dalam hati. Walaupun dia sebenarnya rasa berat. Sebab apa? Bayangkan dah jalan jauh. Kita dah gadaikan segalanya untuk datang umrah. Lepas tu dah berdarah-darah lah lalu jalan yang tak biasa. Sampai kaki kita terkopik-kopik. Lalu jalan yang pelik-pelik. Benda Rasulullah ni. Lepas tu perjanjian pula macam ni. Apa ni kan? Patutnya rebel lah yang beramai-ramai. Tapi mereka sami'na wa ata'na. Tunduk walaupun berat. So dalam perjalanan balik tu Umar kata apa? Dalam satu hadis Umar kata apa? Tak ada siapa cakap apa-apa. Semua diam. Nak katanya apa? Semua orang masih tak puas hati dengan Rasulullah. Tapi bila dah lama tu Umar rasa bersalah sebab dia macam dia rasa dah dia over. So dia ni asyik pergi ke depan macam Rasulullah aku minta maaf tadi aku over. Rasulullah tak cakap apa-apa. Lepas tu dia takut dia ke belakang balik unta dia. Lepas tu dia ke depan lagi Rasulullah aku minta maaf. Rasulullah tak cakap apa dia ke belakang lagi kan. Lepas tu tiba-tiba orang-orang kat belakang ni nampak ada kuda. Macam kuda-kuda orang depan ni melaju pergi kat Rasulullah kat depan. Lepas tu orang belakang macam ada apa? Wahyu turun kat Rasulullah, wahyu turun. Semua orang mengerumuni Rasulullah. Ayat apa yang turun? Surah ni turun full. Awak bayangkan di saat Islam berada di tahap yang sangat rendah macam tu, tiba-tiba Allah bagi tahu satu hakikat, inna fatahna laka fatham mubina. Apa maksud dia? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Awak rasalah apa kemenangan yang Allah maksudkan dekat sini? Inna fatahna laka fatham mubina is referring to kejayaan Nabi berjaya mentarbiah satu generasi yang walaupun perasaan dia tak bersetuju dengan apa yang Rasulullah tengah buat, tapi dia tetap boleh tunduk. Dia tetap boleh mengenepikan preference peribadi dia dan tunduk pada Allah dan Rasul. Walaupun dalam keadaan mereka paling marah, walaupun dalam keadaan mereka paling miskin, paling susah, paling berdarah-darah kan. Tapi dia tetap boleh tunduk. Inilah Allah kata apa? Inilah kejayaan. Kejayaan bukannya bila kau berjaya buka Mekah, bila kau berjaya apa masuk dalam Mekah tu buat umrah. Bukan. Tapi the fact that pentarbiahan kau selama ni berjaya menghasilkan generasi yang macam sahabat ni, itulah kemenangan. So bila terbukti layer Nabi ni kan, layer sahabat ni yang dah membuktikan banyak benda daripada dulu kan. Sanggup mati untuk Islam, sanggup jual harta benda diri dia, sanggup pergi perang, sanggup susah payah. And paling peak sekali adalah Hudaibiyah tu kan. Bila mana benda macam di depan mata tu tak sama dengan apa yang macam hakikat kan. Tapi mereka tetap boleh tunduk. Itulah kemenangan. Allah kata apa? Inilah kemenangan. Kau menghasilkan rijal yang macam ni, inilah kemenangan dakwah. Inilah kemenangan Islam. Walaupun belum ada apa-apa pembukaan lagi. Walaupun di mata manusia kau kalah. Tapi berjaya menghasilkan jiwa-jiwa Rabbani yang tunduk pada Allah walaupun dalam keadaan jiwa dia sangat tengah tak suka dengan benda tu. Itulah kemenangan. Sebab tu Allah sambung dengan apa? Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar.
Allah dah pun bagi keampunan. Keampunan apa? Sebab itulah kan dalam perjalanan tu banyak dosa kan. Apa sangka buruk dengan Allah. Rasa macam takkanlah sangka buruk lah dengan Allah. Sebab macam Allah ni kenapa buat kita macam ni. Bukan kena janji sangka buruk dengan Nabi. Tapi Allah kata apa? Tapi tak apa, aku dah ampunkan dia orang. Walaupun dia ada macam salah-salah tu kan. So apa, manusiawi je untuk buat silap. Tapi the fact that dia tetap boleh tunduk dalam keadaan macam tu, Allah kata apa? Tak apa, aku ampunkan. And dia marah tu pun bukan sebab peribadi, tapi kerana dia marah kerana Islam tu terkotori. Dia marah sebab nak kena padam nama Rasulullah kot. Macam mana kita boleh biar Rasulullah sendiri padam? Dia tu Rasulullah hanya kerana kita nak dengar cakap si kafir laknatullah tu kan. So marah dan sedih dan pergolakan jiwa sahabat ni semuanya bersebab Islam. Semua bersebab Rasulullah. Semua bersebabkan iman kan. Lepas tu Allah kata apa? Nanti Allah akan menyempurnakan nikmat ke atasmu dan menunjukkan kamu jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang banyak. Wa yansurakallahu nasran aziza. Allah janji kat sini nanti aku akan tolong kau sebab korang ni semua dah proof kat aku yang kau sanggup macam to this extent sacrifice you all kan. So dalam keadaan turun ayat ni mereka tak tahu pun apakah nasrullah yang banyak tu, apa pertolongan yang banyak tu. So little did they know yang tak lama lepas tu, walaupun janji gencatan senjata kan 10 tahun kan, tapi kan disebabkan Hudaibiyah ni nanti kan, kalau untuk siapa yang tak ingat lagi sirah kan, beberapa tahun lepas daripada tu orang Mekah mungkin janji. Jadi menyebabkan apa? Ada lesen untuk orang Islam menyerang Mekah. And waktu tu berlaku Fatu Mekah. And benda tu berlaku less than 10 years. So itulah pertolongan Allah, iaitu apa? Terbukanya Mekah. Mekah nanti akan terbuka. Aku tak nak kau masuk dalam dia sebagai visitor yang tompang buat umrah dekat dalam kekuasaan orang kafir Quraisy. Kerana aku berkehendak untuk kau masuk ke dalam Mekah sebagai penguasa, sebagai pembuka, dan kau akan membersihkan segala jahiliah dan segala kekotoran kezaliman yang ada di situ. Kau akan meruntuhkan berhala kan. Bukankah itu apa yang Rasulullah dan sahabat buat? The moment Fatu Mekah berlaku, mereka terus menghancurkan 360 berhala yang dah lama bermaharajalela di tepi-tepi Kaabah kan. Bilal naik atas Kaabah dan berjaya azan kat situ kan. Bukankah mereka masuk sebagai penguasa lebih besar lagi daripada kalau tahun tu mereka berjaya buat umrah. So Allah sebenarnya sedang nak tolong mereka dengan pertolongan yang banyak. Tapi realiti tak nampak benda tu. Sebab benda tu adalah benda ghaib, benda ke depan. Tapi kita tahu sebab apa, kita dah baca full sirah kan. So sahabat waktu tu hebatlah, dalam keadaan dia tak nampak apa yang akan berlaku di depan, dia beriman pada Allah. So lepas tu Allah janji apa? Benda ni akak sangat suka lah kan. Allah kata apa? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah akan bagi sakinah, Allah akan turunkan sakinah. Sebab apa? Sebab waktu tu mereka semua bukan dalam keadaan sakinah. Semua tengah tak tenang, semua tengah marah. Ada yang tengah sedih, ada yang perasaan bercampur bau. Ada yang macam, tak boleh nak comprehend kenapa benda ni berlaku. Tapi Allah kata apa? Tak apa, biar aku yang sakinahkan semua orang. So bayangkan ketenangan tu datang daripada Allah. Hasil daripada apa? Hasil daripada mereka ni bergejolaknya perasaan mereka kerana nak memperjuangkan Islam. So jangan takut kalau perasaan kita bila bawa Islam ni bergejolak. Kejap sedih, kejap penat, kejap macam banyak benda nak kena fikir, banyak benda nak kena jaga, banyak ni macam tu kan. Tapi kita mengharapkan sakinah tu daripada mana? Anzalas sakinah, Allah yang turunkan sakinah tu dalam diri kita. Bukan sekadar sakinah, Allah janji apa lagi? Liyazdadu imana ma'a imanihim. Dan disebabkan mereka ni, pergolakan hati mereka bersebab aku dan dakwah kerana aku sendiri yang akan menambahkan iman di atas iman mereka. Maksudnya apa? Dalam hati kita ni penuh dengan lapis-lapis keimanan. Sebab dah ada iman, Allah lapiskan lagi. Bukankah keimanan akan jadi menebal? Bukankah keimanan akan jadi makin kuat? Gara-gara apa tadi tu? Berjuang untuk Allah kan. So inilah surah Al-Fatih. Surah yang mana, satu surah yang macam akak pun dulu sebelum faham tafsir surahnya, akak macam tak faham macam kenapa lepas Hudaibiyah tiba-tiba turun surah ni. Rupa-rupanya kejayaan yang diraikan adalah kejayaan pentadbiran Nabi berjaya menghasilkan satu layer generasi Quran yang seperti ini, yang telah membuktikan bahawa
Mereka sanggup menjualkan segalanya untuk Allah, dan di saat mereka paling tak bersetuju dengan Allah dan Rasul, mereka tetap boleh tunduk pada Allah dan Rasul. Maksudnya memang ilah dia tu dah tak ada benda lain selain daripada Allah. Dia tolak tepi segala perasaan dia. Dia tolak tepi segala kerisauan dia. Dia tolak tepi segala thoughts dan cara fikir dia. Dia tolak tepi segala ideologi ataupun apa-apalah yang ada dalam diri dia kan. So benda ni lah yang akak macam nak ajak kita semua untuk contemplate lah kan. Pada hari Maulidur Rasul ni kan. Walaupun kalau kita belajar usul, kita tak sambut birthday Sebenarnya birthday ni datang daripada daripada barat and sahabat pun sebenarnya tak pernah pun sambut birthday Nabi bahkan sebab itulah macam birthday ni kalau dalam Islam selalu akan pertikaian. Sebenarnya 12 Rabiul Awal, 20 April, benda tu khilaf kan, tak ada pun yang cakap exact kan. Semuanya ada pendapat. Sebab apa ada banyak pendapat? Sebab sahabat tak rasa benda ni benda yang penting. Tapi barat datang membawakan peristiwa-peristiwa dan ulang tahun dan sebagainya. Tapi macam bila kita belajar dalam usul, kita tak adalah dengan keras menentangnya. Tapi bila kita nampak macam at least bila ada Maulidur Rasul ni, orang ada perasaan nak kembali kepada Rasulullah, nak macam berselawat pada Nabi. So kita as da'i kena ambil peluang lah untuk mentaujihkan dan mengambil opportunity ni untuk mentaujihkan umat untuk lebih mendekati Allah dan Rasul kan. So sebab tu hari ni sebenarnya siang tadi kita kena fikir balik kan. Kita ni dah mentaujihkan apa untuk umat. Sedangkan hari ni umat semua cuti, semua tunggu-tunggu taujihat tentang tentang Maulidur Rasul kan. Tapi sejauh mana kita ambil peluang ke kita pun sama-sama bergolek dan menanti-nanti. Apa ada orang buat apa tak hari ni kan. So itu satu benda lain kita boleh ponder upon. Tapi benda yang paling banyak yang akan nak ajak kita berfikir, termasuk akak pun sedang berfikirkan benda ni adalah inilah kan. Macam mana kita ni, satu diri kita sendirilah kan. Adakah kita ni mahu untuk menjadi satu generasi yang macam generasi sahabat ni kan. Yang macam inilah sanggup macam ni kan. Dan sejauh mana kita ni pun bercita-cita dalam hati kita nak menjadi orang yang melahirkan dan mentarbiah generasi yang jadi dapat macam generasi sahabat ni kan. Yang mana Allah sampai panggil dia sebagai futuhat kan, ataupun al-fat, kejayaan, pembukaan. Apa pembukaan yang terbesar adalah pembukaan diri manusia ke atas jiwanya sendiri kan, untuk tetap tunduk pada Allah dan Rasul despite apapun. Kalau tak boleh pun kita melahirkan generasi, at least kita dapat melahirkan diri kita yang menjadi macam itu. Kita mengusahakan diri kita untuk menjadi rijal yang seperti itu kan. Kalau kita macam ingat balik kan, daurah kita yang baru ni, kita bercakap tentang betapa kita nak membawa gagasan dakwah yang Rabbani. Yang mana dalam tu mempunyai sumber yang Rabbani kan, daripada Al-Quran, hadis dan sumber-sumber yang asli kan. Macam mana jemaah ni pun kena Rabbani. Yang paling penting sekali adalah prinsip pun kena Rabbani kan. Rijal yang membawanya pun kena sangat Rabbani. Tapi serabani apa diri kita ni, kita nak ukur dengan sahabat yang macam ni kan. Kecintaan dia pada Nabi. So kecintaan pada Nabi bukanlah hanya sekadar pada pakai capal ke, makan kambing ke, makan labu ke, pakai jubah putih ke, saya selalu guna kayu sugi, saya tak guna berus gigi ke kan. Tapi kecintaan pada Nabi tu adalah dengan sebegini, seperti mana yang sahabat tunjukkan pada kita kan. Sanggup melalui apa sahaja bersama-sama Nabi untuk bersama-sama berjuang dengan Nabi, membawa agenda perjuangan Nabi. Walaupun kita rasa penat, walaupun kita rasa sakit, walaupun kita macam ada masa yang sangat tight, walaupun kita macam tak reti, walaupun kita macam banyaknya benda yang menuntut daripada kita, kita sedang jaga banyak benda, ataupun hati kita pun tengah berbolak-balik. Tapi tanya balik diri kita, sahabat pun lalu benda tu juga kan. Tapi bagaimana kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul menyebabkan mereka sanggup go through. Kena lalu jalan yang tak biasa, alamak nanti kaki berdarah, mereka tak fikir. Yang penting apa? Ada Rasulullah dengan kita, kita pergi je ke mana-mana Rasulullah pergi kan. Alamak kita nak kena tak jadi umrah, boleh je macam tak, biar orang balik kita stay lama sikit, kita curi-curi masuk dalam Mekah, nak agak buat umrah kan. Tak ada pun kisah sahabat gitu kan. Kalau kita mungkin ada kot macam berdegil kan, nak juga pergi, kita pecah dua, nak balik-balik lah, kita nak pergi juga kan, nak rebel kan. So nak katanya gitulah kan. So semua orang pun sekarang sedang berjuang kan, dalam kehidupan masing-masing. Ada yang macam mula pun berdakwah dan sebagainya, dan dah mula merasakan pahit jerih ataupun kesukaran dalam mentarbiah diri dan mendakwahi orang lain. Tapi the moment kita nak rasa macam penat, kita nak rasa macam susahnya benda ni, dah rasa macam nak give up, ataupun kita rasa macam apa-apalah perasaan kita tu,
Moga-moga surah Al-Fat ni akan datang memberikan satu aspirasi untuk kita, bahawa kita nak jadi generasi yang Allah banggakan dan Allah gelar sebagai kemenangan buat Rasul kan. Dan kita nak jadi orang yang macam sahabat lah kan, yang despite perasaan kita macam tak nak buat boleh tak kan, tapi kita tetap juga tunduk kan. Kerana memahami agenda perjuangan Rasulullah SAW yang diwariskan pada kita. Rasulullah dah tak ada dah sekarang. Kalau Rasulullah ada, mesti dia akan buat all out. Mesti dia akan lagi bekerja keras dan kita akan dapat nampak benda-benda dalam sirah tu wujud kan. Tapi sayangnya dia dah tak ada. Sahabat-sahabat dah tak ada kan. Tinggal kita. Dan Allah mempercayakan agenda perjuangan ni pada kita. Walaupun kita tidaklah sehebat Abu Bakar. Walaupun kita taklah sehebat Umar kan. Tapi kepercayaan yang Allah dan Rasul berikan pada kita besar sama seperti besarnya kepercayaan mereka berikan kepada sahabat terdahulu. Maka bergantung pada kita nak proofkan diri kita pada Allah ataupun tidak kan. Sebenarnya ini adalah kan dalam ayat ni kan dia kata apa? Ini adalah perjanjian kita dengan Allah. Ayat mana? 10. Akak ni dah terbuka surah Muhammad pula ni. Okay. Kan ayat 10 betul kan. Apa rasakanlah kan. The moment kita cakap kita nak buat syahadatul haq kita nak jadi ambil khalifah kita. Perjanjian tu bukan antara awak dengan murabi. Bukan antara awak dengan katibah mid. Bukan antara awak dengan siapa-siapa kan. Tapi ayat 10 kan. Perjanjian setia ni adalah perjanjian setia kita dengan Allah. Dan the moment kita buat tu kan satu ketika dulu kan. Sebenarnya Allah sedang berada di atas tangan-tangan kita kan. Dan Allah kata apa? Siapa yang melanggar janji ni sebenarnya dia melanggar janji dengan Allah. So you macam tak perlu macam nak fikirkan macam mana kalau aku kecewakan orang ni, aku kecewakan murabi aku kecewakan suami aku. Macam mana kalau aku kecewakan Tapi sebenarnya kan kalau kita buat dengan betul-betul atau buat tak betul-betul jadi ambil khalifah ni, sebenarnya it's a matter of perjanjian kita dengan Allah. So sebab tu kenapa kita nak berusaha keras, tak berusaha keras. Sebenarnya semua tu reflect kemahuan kita yang kuat untuk memuaskan hati Allah. Bukanlah memuaskan hati, Allah tak ada hati, Allah bukan makhluk. Itulah nak fulfill expectation Allah tu. Dan siapa yang menepati, Allah kata apa? Siapa yang menepati janji dengan Allah, Allah akan bagi pahala yang besar. Allah tak minta kesempurnaan, Allah minta percubaan. Allah nak tengok kemahuan, Allah nak tengok mujahadah. So jangan pernah berhenti mujahadah. Jangan pernah berhenti berusaha. Walaupun manusia tahu ke tak tahu ke keadaan kita, tapi yakin Allah tahu. Dan tetaplah menunaikan janji pada Allah supaya pada hari akhirat nanti kita dapat dengar daripada Allah, Allah berbangga dengan kita. Allah akan cakap apa? Kaulah Al-Fat yang aku banggakan untuk zaman kau. Engkaulah kemenangan, bukti kemenangan umat pada zaman ni kan. Iaitu apa? Di saat kita merasa sukar ke apa, kita tetap nak berangkat buat apa yang Allah dan Rasul suruh kita buat kan. Dan itulah hadiah yang paling best untuk birthday Nabi kan. Itulah hadiah yang paling best seorang umat boleh balas kepada Rasulullah SAW. Dengan betul-betul menjadi hamba yang menanamkan Quran pada diri dia dan menanamkan Quran pada umat-umatnya dan menegakkan semula isi Quran dalam sistem kehidupan manusia. So, kadang-kadang mungkin kita rasa kita tak reti kan macam dalam ni kan. Tak percaya pun. Tapi yakinlah kan dekat ayat ketiga tu pun. Wa yansurakallahu nasran aziza. The moment awak memilih untuk tetap berusaha bermujahadah dan menegakkan nak mengotakkan janji dengan Allah, Allah akan tolong. So kita bukannya berjaya buat dakwah ni sebab kita pandai, tapi kerana ada Nasrullah. So yakinlah kerja kita buat nanti Nasrullah akan datang. Allah akan mencukupkan kerja kita. Allah akan mencukupkan perkara-perkara yang kita rasa kita tak mampu. Kalau kita rasa tak reti ke apa kan, jangan bimbang. Allah akan mencukupkan. Allah akan bagi pertolongan. You just have to make the first move, the second move, the third move. Allah akan completekan segala yang kita tidak sempurna tu. Kerana tidak sempurna tu adalah sifat manusiawi seorang manusia. Dan kesempurnaan tu adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Maka sebab itulah jangan pernah mendambakan kesempurnaan pada diri manusia dan hasil kerjanya. Wallah alam, itu je lah yang benda yang akak nak sharekan pada malam ni. Akak personally sangat sukalah surah Al-Fat ni. Surah ni akak ingat lagi, kita orang kena hafal waktu mukhayyam kita orang tahun lepas kan.
dia macam sangat hidup lah. Macam kalau baca surah ni je akan teringat-ringat maksud dia dan teringat-ringat simulasi surah Al-Fat ni yang kita buat dalam Mukhayyam. So moga-moga Allah mensudilah untuk menurunkan sakinah dalam hati kita, menambahkan iman dalam hati kita, dan moga-moga kitalah Al-Fat tu, kitalah pembuka untuk membuka Islam pada zaman sekarang yang sedang diperkotak-katikkan, yang sedang dipermacam-macamkan oleh musuh Allah kan, dengan serangan Wazofiknya, dengan serangan Islamofobianya kan. Rasa korang pun tahu kan yang dekat France apa benda-benda tu, itu yang kafir yang obvious kan, tapi yang sesama Muslim sendiri kan. So macam sebab itulah kita nak betul-betul tabiah diri kita dan tabiah orang lain. Sebab ini je the only cara untuk kita membuat futuhat dan seterusnya. So selamat menjadi Al-Fat untuk zaman kita. Kemudian balik lagi bersujud lagi pada Allah. Muhammad nak apa lagi? Sujud pada aku, cakap aku akan kabulkan. Ya Allah, selamatkan umat aku yang dalam hati dia ada iman harta sebesar biji sawi kan. So nak katanya apa, Nabi orang paling busy di saat dia paling boleh berehat kan. Sebenarnya Nabi dah lama dah di offer untuk masuk syurga way before dia meninggal lagi kan. Iaitu pada bila waktu Isra' Mi'raj kan. Bila mana dia dah naik dekat atas jumpa dengan Allah kan. Kan ada satu pelawaan. Stay ataupun nak balik ke bumi. Tapi Nabi kata apa? Perjuangan aku boleh selesai kan. Umat masih menunggu aku nak balik ke muka bumi. Awak bayangkan dalam keadaan dia dah jumpa Allah. Dia dah tengok syurga tu macam mana, dia tetap pilih kita. Betapa Nabi mencintai kita dan itulah core dakwah Nabi, cinta kan. Sebab tu tajuk lagu tu tadi apa? Mazhab cinta. Nabi ajarkan kita apa? Kecintaan kepada umat ni lebih besar daripada segala apanya. Walaupun dia sanggup, macam dia kena korbankan apa dia sanggup kan. Maka atas dasar tu jugalah kan, kita nak berada di sini. Kita takkan pernah boleh berada di sini dan takkan pernah boleh menjadi ambil khalifah kalaulah kita tidak ada cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul kan. Kerana cinta pada Allah dan Rasul akan menyebabkan kita mencintai kepada umat. Kita takkan boleh tiba-tiba nak kenal dan mencintai adik-adik lah, madu'u yang stranger yang kita tak kenal. Macam tak adalah pun buat baik pada kita. Tapi kerana Allah je kita mencintai dia kan. Kita nak selamatkan dia seperti mana Nabi dan sahabat dulu memati-matian selamatkan kita. Maka mari kita refleksi cinta kita kepada Nabi. Mari kita kembali kepada sirah Nabi dan macam betul-betul ambil kekuatan untuk mengamalkan dan berjalan di atas jalan Nabi kan. So akan nak tutup usaha kita malam ni dengan satu ayat daripada surah Ali Imran. Ayat 31 muka surat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Katakanlah, jika kamu cintakan Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So kalau betul tuhibbunallah, maka apa reflectionnya? Fattabi'uni. Ikutlah Nabi kan. Sebab Nabi ni segala apa yang dilakukan adalah berdasarkan Al-Quran kan. So akak tinggalkanlah semua orang pada malam ni untuk sama-sama kita merefleksi diri kita sendiri, menyusun kembali kerangka amal kita sebagai ambil dan khalifah dan pertanyakan semula kepada diri kita. Apa yang kita nak di sini? Kenapa kita buat semua benda yang kita tengah buat sekarang? Dah cukupkah mujahadah yang kita bagi untuk menunjukkan kita benar-benar tuhibbunallah dan kita benar-benar tak fattabi'uni? Ke kita tak rela pun untuk ittiba' jalan Rasul? So, wallahu a'lam.